الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد التسليم kata Syekh rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Malamnya payah sikit depan ni lah. Jadi tak habis lagi yang kita bahas bulan lepas. Jadi kalau lupa masalah bulan lepas, jadi dia agak payah faham. Wa ba'da taslimin annahu annal hala wa sya'na, selepas kita menerima taslim bahawa sesungguhnya yajurrul ikhtilaful mazkur, memberi mudarat ikhtilaf, perselisihan yang tersebut. Itu kata dia kena ingat balik yang bulan lepas. Ini kalau tak ada bulan lepas tu, jadi kurang faham lah sikit ni kan. Jadi tentang masalah wahazihi ujuzah tu. Jadi sebab hazihi tu dia mujmal, ujuzah ni dia tafsir. Kan hazi tu alfaz al-mustahdarah fi zihni mujmalah, lapas-lapas yang dihadirkan dalam hati secara mujmal. Kemudian urjuzah tu dia panggil ismun lil mufassal, baban, nama bagi suatu yang detail, yang satu persatu, satu bab dia panggil urjuzah. Jadi kalau gitu dia mubtada khabar ni dia mesti ada mutabaqah, tatabuk. Nahwu lah. Dia mesti ada tatabuk di antara mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar ni dia panggil ikhtilaful mafahim ma ittihadi al-masadaqat. Ikhtilaful mafhum ma'a ittihadil masadaq. Dia panggil mafhum lain-lain tapi masadaq tu sama. Masadaq ni tuan sama, macam Zaidun qa'imun. Faham Zaid itu lain. Mafhum Zaid ialah zat musyakhas. Faham qa'im tu makna qiyam lah. Qa'imun tu soalannya, kalau qa'im tu lain, Zaid tu lain, tetapi berlainan mafhum je. Masadaq tuan nak tu lah, mana qa'im tu lah Zaid. Kalau sini, kalau kita tahu wahazi tu ini tu bukan benda mujmal. Kan ini tu suatu yang ada dalam hati musannif. Bukan tertulis pun di hati dia tu. Cuma bayangan rambang saja. Urjuzah ni dia nama bagi syair. Bak tu nama urjuzah. Kalau belum lengkap tak bagi urjuzah. Jadi macam mana kita nak kata ini urjuzah? Dia bahas itu. Tu hak bulan lepas je tu. Jadi ulama takwil macam-macam. Jadi kena kata begini. Ada kata wa mufassalu nau'u hazihi, begitu. Takdir di depan. Ni pendetilan bagi ini ialah urjuzah. Kata begitu. Ada yang kata kena takwil itu di tengah-tengah. Mana? Wa hadhi mujmalu urjuzah. Gitu. Kena faham. Itu hak yang lepas. Jadi apapun kalau kita tak takwil begitu, tak kena. Tak boleh. Sebab dia mesti muqtada khabar, mesti tatabuk, mutabaqah. Jadi sebab dia kata wa ba'da taslimi annahu yadurul ikhtilafu,
Selepas kita menerima bahawa sesungguhnya domain syan dia panggil, tak ada kembali mana domain dia. Yadurul ikhtilaf. Jadi mudhari' ikhtilaf. Ikhtilaf ni ikhtilaf al-mazkur. Mana di antara mubtada dengan khabar hazihi dan urjuzah. Yang dia kata apa dah? La budda min ta'wil. Tak dapat tidak kena ta'wil. Fal aula, maka yang paling utama at-takdir bisani. Takdir pada nombor 2. Jangan takdir apa pula. Takdir nombor 2. Jangan takdir wa mufassalu hazi. Kena takdir wa hazi mujmal. Nah, mujmal urjuzah. Urjuzah tu taksir. Fal aula, maka paling utama, paling elok at-takdir, takdir bisani bi ayyuqala wa hazihi mujmalu urjuzah. Ini mana makna yang hadir, makna-makna yang hadir dalam hati musannif merupakan mujmal, mujmal bagi urjuzah yang detail. Nah, soalannya gitulah. Kenapa aula takdir ni dia panggil elat bagi aula, elat aulawiyah. Di anna takdir ni kanazil khuffi qabla al-wusul di syattin nahar. Dia seperti menanggal khuf, menanggal kaus ataupun kasut sebelum sampai di pesisiran ataupun di tepi sungai. Tu. Dia sebenarnya begini, li'anna takdir ni, li'anna takdir fil awail. Kita takdir pada mula. Ni sebab apa dia kata utama takdir pada nombor 2. Bagi sampai dulu. Ni dah mula-mula dah buang. Di antara kita nak takdir dengan mula dengan nombor 2, mana dulu? Kalau kita takdir fil awail, itu kata Syekh Al-Khayali, kalau kita takdir pada mula, macam kita kata wa mufassalu hadhihi urjuzah, dengan kita takdir wa hadhihi mujmalu urjuzah, mana lebih baik takdir nombor 2? Sebab kalau kita takdir pada mula-mula, kata Syekh Khayali, dia kata apa? Di anna takdir ay at-takdir fil awail kanazil khuf, seperti kita tanggal kasut qabla al-wusul, sebelum sampai di syattin nahar, di pesisiran sungai. Belum sampai pesisiran sungai kita cabut dah buat apa? Orang sampai dulu baru tanggal kasut. Ditanggal dulu. Ditanggal dulu kasut. Tu ya kata Syekh Khayali, kama qalu mana wazalika al-aula, dia kata aula lebih elok kita takdir pada nombor 2. Itu qalahu al-Khayali, Syekh Al-Khayali, itu Ahmad bin Musa Al-Khayali Syamsuddin. Ahmad bin Musa Al-Khayali, dia ada buat hasyiah ke atas Syarah Sa'ad, atas Aqwaid Nasafiyah. Ini semua sakar lah kan. Ini dia masih bersangkut dengan masalah yang bulan lepas. Kalau tak faham. Wa'la anna isti'mal al-ismil isyarah, mengguna pakai isim isyarat bil alfaz al-mustahdarah, pada lapas-lapas yang dihadir fi zihni, dalam hati. Lapas hidup dalam zihni bukan ada. Scan tak nampak. Kenapa kita guna isyarat ini? Ini dia mesti musyarul ilaih tu mahsus. Dia kata ilmu apa pun dia kena naum sorok. Tak ada ilmu mak pak ni lebih. Anak dapat anak haram. Jadi kita dapat anak haram tu jadi kacau orang. Dia tak berpandu naum sorok macam saya sebut tadi. Tak pandu naum sorok habis. Baik. Isim, di sini wahazi itu urjuzah. Di sini mengguna isim isyarat pada lapas yang dihadirkan dalam zihin. Ini majaz. Tapi boleh jawab, kita kata majaz. Majaz tak apa, tak boleh hakikat, tak boleh. Sebab isim isyarat dia mesti isyarat kepada musyarul ilaih mahsus. Benda boleh tunjuk apa boleh tunjuk, boleh kata ini. Dia kata ini benda tak ada. Ni mana? Tak tahu, tak ada. Tak boleh, mesti ada benda mahsus. Tapi boleh kita guna dengan tidak pakai majaz. Macam kita dah bahas tadi lah. Majaz boleh, hakikat tak boleh. Api menghangus, pisau memutus.
Majaz mana? Bil isti'arati tasrihiyah al-asliyah. Dia panggil majaz isti'arah tasrihiyah al-asliyah. Dia panggil isti'arah tasrihiyah al-asliyah. Alal asah, atas pendapat yang asah, la bil kinayah, tidak dipanggil kinayah. Ada erti? Tak erti jangan kata kat ulama. Isti'arah tasrihiyah aslah benda apa? Tak erti tu dia. Ulama tu sampai macam tu. Ini dia panggil isti'arah tasrihiyah al-asliyah. Alal asah, di atas pendapat yang asah, la bil kinayah, dia tak panggil kinayah. Kinayah cakap sini dah, bukan cakap sini ni. Dia panggil isti'arah, cakap pinjam. Dia masa bila dia panggil isti'arah tasrihiyah. Isti'arah dia ada tasrihiyah asliyah, dia ada isti'arah makniyah, dia ada isti'arah tarsyihiyah. Itu dalam ilmu balaghah. Dia cuma saya nak sebut kat sini, saya tak mau sebutlah makniyah pula tasrihiyah ni, tahu lah nak sebut nanti. Cuma dia panggil isti'arah tasrihiyah ni apabila disebut di dalamnya lafaz musyabbah bih. Musyabbah bih disebut. Dan disebut bila disebut lafaz musyabbah bih. Musyabbah bih itu asal. Musyabbah tu yang kita tasbihkan dia. Macam kita kata Mahmud macam lembu. Lembu tu musyabbah bih, Mahmud tu musyabbah. Di dalam isti'arah tu, isti'arah lapah cakap pinjam. Di dalam tu bila disebut, selalunya kalau orang nak tasbih ni, dia tak sebut dah musyabbah bih, tapi disebut juga musyabbah bih dengan musyabbah. Dia panggil isti'arah at-tasrihiyah, dia panggil. Di antara hazi urjuzah tu lah. Di isti'arah di situ. Contoh kalau dalam syair, fa'amtar lu'lu'an min narjisin wasaqat wardan wa'addat 'ala al-'unna bil bar. Telah menghujani permata-permata min narjis, daripada bunga narjis, wasaqat, dan tertumpahlah air tadi, wardan bunga mawar, wa'addat, dan menggigit 'ala al-'unna, ke atas batang anggur. Ada erti? Batang muka. Tu orang dulu cakap kan. Pak Amtar telah menghujani permata daripada bunga najis yang cantik, yang wangi, dan dia melimpah air tadi, wardan, kepada bunga mawar, dan menggigit ke atas batang anggur dengan bilbar, dengan air batu yang sejuk. Dengan air batu. Maksud amtarat lu'lu'an itu dia panggil isti'arah. Diisti'arahkan lu'lu', narjis, warad, unna, barak itu dengan air mata. Jadi amtarat ni maknanya ad-dumu, keluar air mata. Lu'lu'an ni dia panggil lu'lu'an ni keluar air mata. Lu'lu' ni air mata yang seumpama mata lu'lu', jernih, bersih, keluar. Min narjis, daripada bunga. Mana apa? Daripada pipi. Daripada mata yang seumpama bunga. Nampak tak? Kemudian wasaqat wardan, dia melimpahi bunga mawar. Mana? Melimpahi pipi. Pipi itu seumpama bunga mawar. Kemudian wa'atat 'alal unna, menggigitlah ke atas batang tangkai kurma, batang tangkai anggur. Menggigit batang tangkai tu. Unna tu ditasbih daripada anamil, anak-anak jari. Bil barak, gigit dengan air batu. Mana? Gigi yang seumpama air batu pada pihak putih dan bersih. Tu dia. Jadi dia sebut musyabbah bih, dia tak sebut musyabbah. Ni payah. Kalau dia sebut dia sebut musyabbah bih saja. Menghujani permata lu'lu' daripada bunga yang wangi, menuangi bunga mawar, dan menggigit batang anggur dengan
air batu. Tak penting. Makna apa? Dia tasbihkan air mata dengan lu'lu'. Dia tasbihkan mata dengan narjis, bunga narjis. Dia tasbihkan turun ke pipi tu dengan wardan, dengan bunga mawar. Kemudian dia menggigit jari, dia ditasbihkan dengan batang anggur dengan air sejuk. Mana air batu sejuk kan berkelip, bersih, seumpama gigi yang seumpama air batu. Ni dia panggil tasbih. Ni payah faham sebab disebut musyabah bih, kita tak tahu dia tasbih yang mana. Kita nak kena cari, nak kena pandai situ. Dia kalau makniyah disebut musyabah, musyabah bih tak sebut. Itu makniyah. Tarsyih ni disebut mulaim, yang munasabah dengan musyabah bih. Dia tak sebut musyabah bih, dia sebut munasabah. Dia tak sebut bohong, dia sebut sayang. Tu dia panggil murasyah. Jadi kena uji belakang ilmu ni. Saya tak disebut lah, sebut tadi jadi habis dah payah kan, payah lagi. Tu dia panggil tasbih. Mana ditasrih, disebut terang, musyabah bih. Dia tak sembunyi. Kinayah ni sindik. Kinayah ni labdul utlika urida bi lazimun maknahu. Kita sebut lapas tadi tapi naknya lazim daripada maknanya. Macam dah bulan kasrul ramat, lelaki, ataupun kita kata rumah yang banyak asap api, atau kita kata lelaki yang tangan panjang. Lazim tangan panjang ni hulu tangan curi lah. Si fulan yang rumahnya selalu berasap. Apa mana? Dia ni pemurah, rajin masak. Itu dia panggil kinayah. Ini bukan daripada kategori kinayah. Dia masuk dalam kategori isti'arah. Isti'arah masuk dalam majaz. Khilafan liman za'ama zalik. Bersalahan bagi mereka yang mendakwa zalika mana? Al-isti'arah bil kinayah. Ada ulama kata isti'arah tu isti'arah cakap pinjam, bukan cakap betul. Isti'arah bil kinayah sindir, bukan tasbih dah, bukan pada bab isti'arah tasbih dia dah. Bab kinayah. Tu habis. Dia kalau isti'arah dia ada takrir. Dia panggil takrir isti'arah. Dia kena sebut lain. Jadi mana? Pastu'ira. Kalau kita kata tadi saya sebut tadi, pastu'ira ad-dumu' bil lu'lu'. Di isti'arah dipinjamkan air mata dengan pastu'ira lu'lu' bid-dumu'. Di isti'arah dipinjamkan air mata ni, ada dah pastu'ira ad-dumu', dipinjamkan air mata ni dengan nama lu'lu'. Itu dia panggil takrir. Huraian isti'arah. Takrir isti'arah ni bukan semua orang pakar. Bukan semua orang pakar nak takrir isti'arah. Dan kadang-kadang kalau dia tengok tu, dia boleh tahu ni isti'arah apa. Kadang-kadang isti'arah tasriyah, boleh dia pusing, dia boleh khilaf pula. Dia boleh nama ini isti'arah makniyah. Kalau di Patani tu, bawa Mak Mawi tu orang pakar buat takrir. Dia seorang. Di Patani saya belajar ni, bawa Mak Haji Mak Mawi, Haji Nuk Mai sini. Dia seorang yang pakar takrir isti'arah. Dan dia sebut ni isti'arah tasriyah, dia takrir. Takrir apa ni? Wa takrirul isti'arati at-tasrihiyyati, bukan takdir. Takrir. Tuan-tuan, takdir kan takrir. Bukan takdir, takrir. Nuskah saya takrir. Takdir bukan. Dia panggil takrir isti'arah. Takrir isti'arah ni dia buat balik. Diulah balik. Dia ulah semula. Begini. Wa takrirul isti'arah at-tasrihiyyati, antakula, bahu kamu kata gini, syubbihatil alfazul mustahdaratu bizihni, ditashbihkan, diserupakan lapas-lapas yang hadir di dalam zihin, di dalam hati musannif, ditashbihkan bimusyarin ilaih, dengan musyarin ilaih mahsusin yang boleh didapat, bihassatil basar, dengan panca indera penglihatan. Walaupun alfaz mustahdarah tu bukan ada pun,
Dan hazihi itu dia mesti musyar ilaih, dia boleh ditunjuk. Tapi tiba-tiba digunakan hazi untuk lapas yang hadir yang tak ada. Ya, isti'arah. Kan jawab isti'arah tak? Orang tak kena kata lah. Baik. Tapi dia nak buat isti'arah, dia mesti ada kaitan. Dia tak boleh tak ada kaitan, kita pita tak boleh. Dia panggil alaqah musyabah. Dia mesti ada alaqah dia. Kita nak tashbih dengan lapas yang mustahdarah dengan hazi, dia mesti ada alaqah. Macam kita nak tashbih lembu dengan seseorang yang bodoh, dia mesti ada hubungan. Kalau seorang tu pandai, tashbih dengan lembu tak kena. Dia mesti ada hubung kait. Mana? Sama-sama bodoh. Ini pun bodoh, lembu bodoh. Gitu. Ni kita ikut suka. Kamu ni macam kancil lah. Baca mana? Bodoh. Kan? Kalau nak kancil, dia kena ada hubungan. Mana? Kita nak serupakan dia dengan orang yang bijak, serupa dengan kancil. Dia mesti ada alaqah hubungan. Dia tak boleh ikut suka nak tashbih. Tu. Baik. Tu. Bijamek ini dia panggil wajah jamek. Kita kata apa? Karim seumpama singa. Dia mesti ada alaqah hubungan. Mana? Singa tu berani, dia mesti karim tu orang yang berani. Bijamek itu wajah jamek. Jamek ni yang menghimpunkan, yang boleh himpun, yang boleh kita satukan hadhi yang asalnya isyarat kepada benda yang ada, dengan kita himpunkan dengan lapas yang hadir di sini musani yang asalnya tidak ada. Bijami'an kullan muayyan, tiap-tiap daripada keduanya. Kullan ay kullan minal alfaz al-mustahdarah wal musyaru ilaih al-mahsus muayyan. Walaupun lapas yang hadir di sini musani, baik, tuan pengarang kalau dia mengarang kitab tauhid, lapas yang muayyan itu mengenai tauhid lah. Walaupun belum ada, tetapi hak yang ada dalam zihin dia tu secara ijma' tu maknanya hak tauhid lah. Muayyannya di situ, tertentu situ. Seperti mana musyar ilaih, dia mesti isyarat pada sesuatu yang tertentu. Hak dia pun dalam zihin, walaupun tidak boleh dibuktikan secara zahir, tetapi maksud dia ialah lapas-lapas yang tertentu. Sebab tu bila dia mengarang, kalau tauhid, keluarlah tauhid. Di situ. Di situ hubungannya. Mana? Bijami anna kullan ay minal alfaz mustahdarah wal musyar ila al mahsus muayyanun, ditentukan. Siapa tentu? Musannif tentu. Sebab tu dia tak ikut suka nak mengarang kitab tu, tiba-tiba masuk nahwu. Tiba-tiba masuk apa dia, nahwu syarah. Tiba-tiba masuk balaghah. Dah. Wastu'ira ismul isyarati, dipinjamkan isim isyarah, minal musyabbah bi, daripada musyabbah bi. Musyabbah bi itu al-musyar ilaih al-mahsus, lil musyabbah, kepada musyabbah. Musyabbah tu al-alfaz al-mustahdarah. Dia panggil ini ala tariqi al-isti'arati at-tasrihiyyati al-asliyah. Dia panggil daripada tasbih atas jalan isti'arah tasriyah asliyah, dia panggil. Dengan nama sudahlah. Dia tak boleh lah kita nak mengaji, nak mengaji belakang ustaz, kena cerita dulu dia. Mengaji tauhid kena minta tauhid lah. Nak mengaji satu-satu je nak. Ini kinayah apa pula nak kita sebut. Apa hukum dia, apa bahagiannya, dia kena mengaji balaghah lah. Kaedah al-kif gitu. Saya pun bukan ingat semua. Tak boleh ingat. Qauluhu urjuza. Sebab ni bukan isi dia lagi pun ni. Dia bukan isi lagi. Kita baca lepas-lepas. Urjuzah ni apa dia? Ay manzumatun min bahrir rajzi. Nazam syair daripada Bahar Rajas. Bahar Rajas. Saya dah sebut lah itu mula-mula dulu ni. Bahar-bahar kan. Jadi Rajas ni salah satu buhur syari as-sittata asyara. Yang Bahar Rajas ni dia ada 16 bahar. Dia punya bacaan dia, bentuk lagu dia. Dia ada salah satu bahar syair yang 16 dia adanya. Cuma Rajah ni mustaf'ilun 6 kali. Lepas tu kita baca
Wa hadhihi ajudatun laqabtuha. Tiga, kita baca tiga. Jawharat tauhid qad hazabtuha. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Wa hadhihi ajudatun laqabtuha. Jawharat tauhid qad hazabtuha. Mustaf'ilun mustaf'ilun. Tu syair pula. Yang guru besar kena cerita pula faham je, no? Aduh, dia kena mengaji belakang, kena mengaji. Bila kita belajar semua itu, baru bila kita barulah kita orang panggil ada disiplin dalam nak berfatwa, nak bercakap, nak menegur ulama, nak kata ulama salah betul. Baru kita sedar, baru kita tak pandai. Ulama dulu itu senang. Dia nak berfatwa, dia nak hukum bukan senang. Kita nilai dengan pekakah kita yang sikit. Dia cuma bahar rajah ni, nanti dia pun dia cerita apa, nanti biar dulu. Saghiratul hajmi, kecil jirimnya. Kecil jirim. Hajmi ni jirim dia, tak besar. Bila sebut syair ni, mana dia besar? Syair banyak mana, dia mesti kecil ya. Abiyatuha, kita kalau nak ibn lakoni kan kita ambil matan dia saja, berapa line ya. Kalau buat buku kan 10 line tu 8 line 5 line gitu ya. Baik, abiyatuha mi'atun wa arba'atun wa arba'una, 144 bait dia. Ini binaan ala anha, kita bina di atas sesungguhnya urjuzah ini min kamil rajzi, daripada kamil rajas, rajas yang lengkap. Rajas yang lengkap ni mana kita kira dia bilang wa hadhihi ajudatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hazabtuha. Tu dia bagi satu. Kalau kita kira macam tu dia ada 144. Tapi kalau kita kira wa hadhihi ajudatun laqabtuha, satu. Jawharatat tauhid qad hazabtuha, dua. Kalau kita kira macam tu dia akan jadi 200. Tu dia kata tu. Wa mi'atani wa samaniyatun wa samanun, 288 binaan bina ala annaha, atas sesungguhnya urjuzah tadi min mashturihi, kita ambil daripada mastur. Mastur ni rangkap dia, hak kamal daripada rangkap. Mastur ni apa dah? Mashturihi, masturi rajas. Tulis asyatru nisfu baitin minasy-sy'ri, nisfu baitin minasy-sy'ri, separuh syair tu dia panggil syatar. Jadi wa hadhihi urjuzatun laqabtuha, satu. Jawharatat tauhid qad hazabtuha, dua. Tapi ada ulama kira ni, wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hazabtuha, satu. Itu dia panggil kamilur rajas. Hak ni dia panggil mastur rajas. Ada papihi, maka padanya, pada mana? Papi tafsil bihazal bahar, atau papi ni papi al-wasbi bi urjuza, pada menyifatkan syair ini dengan bahar rajas. Dia panggil targhibun, sebab bahar rajah ni bahar paling mudah. Bahar dia kurang disiplin sikit di antara bahar-bahar yang lain. Bahar yang lain payah baca, sebab tu ulama banyak buat bahar rajah. Dia sebab dia tong gitu. Dia satu. Hadhihi ajudatun laqabtuha, ada yang kadang dia pergi potong di tengah. Tu payah. Bal kalamu una. Asalnya una sun, sin tu dia pergi buang. Bal kalamu una sulla khalaqalahum wa ma alaihi iza abuhu min darari. Jadi macam tu payah. Ni bahar rajah. Rajah ni senang, dan dia punya syarat dia longgar sikit.
Papi, sebab tu dia kata pada menyifatkan urjuzah. Kalau ulama-ulama Arab, ulama syair, beda orang yang belajar ilmu secara mendalam, bila dengar rojas ni dia bahasa mudah sikit. Aduh, kita ni tak nak apa-apa lah. Kan? Tak nak bahasa gembira apa pun. Kan? Kita tak pun apa, saya sih tak faham, cuma kita dengar itu saja. Papi waspi bi urjuzah, menyifatkan syair ni dengan urjuzah, dia punya bait dia dengan rojas. Targhibun, nak menggemarkan fi ta'atiha, pada mengaji dan menghafal dan belajarnya urjuzah ini. Ta'ati ni makna ai hifziha. Fi ta'ati ni pada kita menceburi, ataupun dia ta'ati masuk belajar menghafal dan sebagainya. Itu ta'ati. Pertama bila min jihati kauniha nazman, dia sebut rojas syair yang mudah. Kemudian dia sebut syair yang mudah, syair ni dia seronok. Mui syair min jihati kauniha, urjuzah ni nazman, nazam syair. Pertama syair seronok kan. Dia kalau tak syair tak boleh, macam alfiah tu. Kalau dia berbentuk nasar, tak boleh hafal. Dia payah kan, wazan-wazan pula sorok di belakang dia. Bila buat syair kan mudah kita hafal. Li'anna nazma, kerana nazam a'zab, dia terlebih lunak, terlebih lunak, wa ahla, terlebih manis, terlebih indah manis, minan nasri, daripada kalam nasar. Kalam nasar ni kalam biasa. Kalam biasa prosa apa? Dia bagi apa? Syair lawan apa? Prosa kan? Prosa nasar. Kalam biasa prosa kan? Prosa. Nasar ni prosa. Itu pertama. Yang kedua, wa min jihati kauniha min bahr rajas. Yang kedua pula, urjuzah yang Syekh buat ni daripada bahar rajas. Sebab apa? Li'anna bahar rajas ni ashal, dia mudah, lebih mudah min ghairi, daripada lainnya, minal buhur, daripada bahar-bahar yang lain. Bahar Kamil, bahar Wafi, bahar Wasi. Wa min jihati kauniha saghiratal hajmi. Yang kedua, kecil dia punya hajam, kecil dia punya jisim dia, kitab dia. Sebab apa? Disebut bahar rajah ni dia selalunya dia tak banyak. Disebut bahar rajah ni bahar mudah-mudah, dia tak banyak. Itu mana saghiratul hajam. Sebab apa dia kata? Fa innal lafza urjuzah, rajah ni ringkas. Fa innal lafza urjuzah dalun, menunjuk alal killati, atas sedikit, urfan, pada uruf lah, pada kebiasaan. Tapi mungkin ada juga ulama buat bahar rajah panjang, tapi rajah ni asalnya ringkas tu rajah. Hebat tu macam ni. Baik. Bahar rajah ni dia banyak berlaku perubahan, kasirut taghayyur, sehingga ada ulama yang mengeluarkan, yang mensingkirkan dia daripada bahar syair. Ada ulama singkir, walaupun bunyi syair, tapi sebenarnya dia terkeluar daripada undang-undang syair. Ada ulama singkirkan dia daripada kategori buhur, bahar rajas. Tapi majoriti ulama meletakkan dia masih di dalam buhur syair. Sebab begitu, sebab dia mudah. Qauluhu laqabtuha, aku gelarkan dia akan urjuzah jauharatat tauhid, sebagai jauhar tauhid, permata ilmu tauhid. Laqabtuha ni maknanya samaituha. Samaituha tasmiyatan tushiru bimadhin, dia panggil. Dia sebab kerana laqab ni dia ma'asy'ara bimadhin. Laqab ni dia memberitahu dengan puji atau zammin. Dia gelar ni dua ya, sama ada dia nak celah ataupun dia nak puji. Gelar ni dua ya. Mangkuk. Tu nak ni. Dia kita tengok. Kerana dia panggil nama kita ni, panggil apa ni? Lembu. Lembu marah tu. Kancing.
Hampir kancing ni sebab apa? Dia kalau dia panggil laqab ni, dia panggil ma asy'ara bi madh au zam. Jadi di sini nak puji ni. Laqab Tuhan ni samaituha tasmiyatan tushiru bi madh. Bi madhin. Aku gelarkan dia sebagai jauharah tauhid qad hazabtuha. Aku bersihkan, aku murnikan akan urjuzah tadi. Nanti dia akan bahas apa itu hazab. Qauluhu laqabtuha jauharat tauhid. Ai ja'altu laha, aku jadikan baginya, bagi urjuzah tadi, jauharat tauhid, sebagai permata ilmu tauhid, laqaban sebagai gelaran. Yani ja'altu, aku jadikan bagi urjuzah tadi gelaran jauharah tauhid. Itu aku gelarkan dia sebagai syair ni, aku gelarkan dia sebagai permata ilmu tauhid. Permata ilmu tauhid. Mana hebat permata. Apa makna laqaban? Itu ai isman musyiran bimadhiha, nama yang memberi ketahui dengan pujinya urjuzah, eloknya urjuzah tadi. Sebab al-laqabu ma asy'ara bi madhin aw zammin. Itu gelar ni dia ada dua. Isman musyiran, musyir atau mu'linan pun boleh. Mu'lin, i'lan, isy'ar, asy'ar isy'ar, a'lan i'lan. Wa hadzal fi'lu, ini fi'il. Mana ini fi'il? Akni, maksud aku dengan ini fi'il. Akni di mana aksudu, ana yakni. Akni, aku bermaksud dengan kata fi'il tu laqaba tu lah. Laqaba yulaqibu talqib. Tu asal dia. Yata'adda, fi'il laqaba ni yata'adda li maf'ulain. Dia muta'adi bagi dua maf'ul. Dia macam samai. Laqab tu, samai tu dia muta'adi dua maf'ul. Amma al-maf'ul awal, adapun maf'ul yang pertama, binafsi ay payata'adda binafsi, dia muta'adi dengan sendiri. Dia muta'adi ada dua, muta'adi dengan sendiri, muta'adi dengan wasitah. Dia muta'adi dengan huruf jar. Dia muta'adi dengan huruf jar. Dia ada muta'adi tanpa huruf jar. Dia langkah tu tanpa pakai wasitah. Dia kena tulis tu. Amma maf'ul awal binafsi ay payata'addi binafsihi la biwasitati harfil jar. Dia muta'adi dengan sendirinya, daiman, sentiasa macam tu. Binafsi ay binafsi hadzal fi'il, sentiasa macam tu. Wa amma al maf'ul tsani, ada maf'ul yang kedua, binafsi taratan, kadang-kadang dia muta'adi dengan sendirinya seketika, wa biharfi al jar, dan dengan huruf jar ukhra ay taratan ukhra, seketika yang lain dia muta'adi dengan wasitah huruf jar. Jadi boleh kita wasitah, boleh tidak. Tu. Jika ada laqab Tuhan tu, aku gelarkan akan dia, akan ini urjuzah. Dia tu maf'ul utama, jauharat tauhid itu maf'ul kedua. Boleh kita kata ni laqab Tuhan bi jauharat tauhid. Nampak? Aku gelarkan dia dengan jauharah tauhid. Aku gelarkan dia akan jauharah tauhid. Boleh kita kata laqab Tuhan jauharat tauhid. Boleh kita kata laqab Tuhan bi jauharat tauhid. Macam samai itulah. Samai tuka Zaidan. Boleh samai tuka bi Zaidin. Aku namakan kau dengan Zaid. Kalau kata seorang bapa suruh ustaz tolong beri namakan anak ni,
samaituhu Zaidan. Boleh samaituhu bi Zaidin. Aku namakan dia akan Zaid, atau aku namakan dia dengan nama Zaid. Boleh dua. Kemudian muta'adda ni, samaitu ni ataupun laqab tu ni, mafhum pertama dia kembali kepada hakikat, kembali pada musamma. Mafhum kedua kembali pada isim. Kemudian macam ni nama Karim. Aku namakan dia Karim. Dia tu siapa? Tubuh Karim tu lah, musamma Karim. Aku namakan dia Karim ni, Karim. Tapi Karim makmula tu rujuk kepada musamma. Karim aku namakan dia, ditunjuk kat Karim dengan Karim. Karim kedua tu nama. Hak mula domain pertama tu kembali pada musamma. Mafhum yang pertama kembali pada musamma. Mafhum kedua kembali pada isim. Tu macam ni. Aku gelarkan dia Jauharah ini dengan Jauharah Tauhid. Hak pertama tu rujuk kepada musamma Jauharah. Jauharah Tauhid itu hanya semata-mata terkena kepada nama saja. Ibu saya cakap tu ya. Kalau orang dulu tak tahu dia bahas lagi. Cakap tu ibu saya boleh beritahu cakap tu ya. Ni baru kita tahu. Jadi dia boleh minta dia orang phone lah. Sampai tu kadang aku namakan kau akan Kasim. Ada orang sebut aku namakan kau dengan Kasim, dengan nama Kasim. Jadi mana boleh dua lah, no? Jadi situ dia kata taqulu, kamu kata begini, laqabtu ibni Sa'daddin. Laqabtu ibni, aku gelarkan anakku Sa'daddin, Sa'duddin. Baca dengan maf'ul lah. Maf'ul kedua, ibni itu maf'ul pertama. Tentu kena baca Sa'daddin. Aku gelarkan anakku ini dengan Sa'daddin ataupun wa bi Sa'daddin. Nampak? Jadi Sa'daddin itu maf'ul yang kedua, tanpa wasitah, dia panggil ya ta'adda bi nafsi. Wa bi Sa'daddin tu dia panggil maf'ul yang kedua juga, ya ta'adda bi wasitati harfil jar. Jadi laqabtu ibni Sa'daddin, laqabtu ibni bi Sa'daddin. Itu dia. Jadi samai itu boleh juga lah. Samai itu kah Sa'daddin, samai itu kah bi Sa'daddin. Waqad ta'adda, dan sesungguhnya muta'adilah ia hazal fi'il. Ta'adda muta'adilah ia fi'il huna di sini. Huna mana? Bil matni, pada matan. Ilal maf'ulain bi nafsi, kepada dua maf'ul dengan sendiri. Nampak? Laqabtuha, laqab tu fi'il madhi, tu fa'il, ha tu maf'ul pertama, jawharah tu maf'ul kedua, jawharah mudhaf, tauhid mudhaf ilaih. Itu kalau i'rab dia betul-betul. Maf'ul pertama pun tanpa ada huruf jar, maf'ul kedua pun tanpa ada huruf jar. Wa fi tasmiyatiha, dan pada menamanya ini ujuza bihazal isim, dengan ini nama. Kenapa beri nama dengan ujuza? Ini macam tadilah, takkidun, nak menguatkan lagi, litarghib, bagi nak kempen, nak menggemarkan, fi ta'atiha, pada dia ni, pada belajar menghafal. Dia panggil apa? Menceburi. Tak juga. Kalau kerja menceburi kan jenis macam ni. Mengaji dia panggil apa? Kalau kata pekerjaan pada mengkempen untuk menceburi dalam bidang tu. Kalau ta'ati ni dia masuk mengaji, menghafaz. Dia nak panggil apa? Bahasa yang mengikuti tu. Boleh tak? Mengikuti. Dia umum. Ta'ati ni dia umum. Dia hafal, boleh belajar, mengaji. Dia ta'ati. Kalau kita sebut mengaji saja, dia tak umum. Mengikuti ya. Baik. Kalau nak mencuburi, dia lebih kepada pekerjaan kan. Mencuburi boleh tak? Mencuburi belajar boleh tak? Minat. Minat tu dia ada lapan lain pula. Membabit, melibat no?
Membabit, melibat. Pada melibatkan ilmu ini. Itu ta'ati. Min jihati kauni, dari pihak keadaannya, dari sudut keadaannya musannif, pengarang ni, sama memberi nama ia akan urjuzah tadi bismin, dengan nama mu'zinin, nama yang memberitahu, bimadhiha, dengan pujinya urjuzah tadi. Dia mu'zin, mu'lin. Tadi bila musy'in tu makna sama. Azan beritahu. Mu'zinin, musy'irin, mu'lin, tu sama lah. Tu dia panggil tapanun. Dia panggil tapanun bil ibarah. Ini kata tadi musy'in, mu'zin, mana satu? Makna sama. Dia tak pergi kita jemu. Dia sebut musy'in. Dia ubah pula Al-Quran banyak begitu. Dia panggil tapanun. Dia nak perbagaikan dalam mengibarat, menutur kata. Jadi kan sebut urjuzah tu faham dah. Kalau orang yang faham, kat orang Arab lah, yang ulama habis sebut urjuzah, dia pasal lega. Syair ni tak payah. Selalunya bila rajas ni dia ringkas, dan dia tak terlalu ketat. Dia tak terlalu ketat syair dia. Okey. Wal jauharatu. Jauharah ni apa dia? Bil asli, pada asal ialah al-lu'lu'atu an-nafisah, permata yang berharga, yang bernilai. Wal jauharatu bil asli al-lu'lu'atu an-nafisah, permata yang berharga atau yang bernilai. Itu asalnya. Fayakunu al-musannif, maka adalah musannif qad syabbaha al-alfadha, dia mentasbihkan, menyerupai al-alfaz adalah lapah-lapah yang menunjuk alal masail, atas masalah-masalah an-nafisah yang berharga. Dia tasbih bil lu'lu'i an-nafisah, dengan permata yang berharga. Jadi soalnya apa? Aku namakan dia ini dengan permata tauhid. Apa mana? Ilmu tauhid yang seumpama permata. Gitu. Jadi dia pinjamkan lapah jauharah yang asal makna lu'lu' kepada masail, masalah yang bernilai, nafisah yang berharga, dengan lu'lu' an-nafisah. Baik. Bijami, dia mesti ada wajah jamak. Munasabah ni mesti ada. Bijami an-nafasah. Wajah jamak ialah an-nafasah, bernilai fi kullin, pada tiap-tiap. Mana kullin? Minal alfaz wal lu'lu'ah. Lapas yang tercatat, yang tertulis dalam kitab ini bernilai semacam mana? Bernilainya lu'lu', permata lu'lu'. Begitu. Sama-sama bernilai. Sama-sama bernilai. Macam kata kita tasbihkan karim dengan singa. Pada pihak berani. Singa berani, karim berani. Tu kalau karim tu pengecut, kita tasbih dengan singa tak boleh. Tak boleh. Dia tak ada jamak yang boleh menghimpunkan dua tadi ni, pegukan dua tadi. Ni ilmu yang bernilai sama dengan permata yang bernilai. Sama-sama bernilai. Nafasah, mahal, bernilai. Fi kullin min al-alfaz wal lu'lu'ah. Wasta'ara al-jauharata, meminjam musannif lapas permata, minal musyabbah bih, daripada musyabbah bih. Mana musyabbah bih? Lu'lu' an-nafisah. Lil musyabbah, kepada musyabbah. Mana? Masail an-nafisah. Masail nafisah tu bukan lu'lu' pun, disupa. Lu'lu' tu musyabbah bih, yang dibuat tasbih dengannya. Masail itu yang ditasbihkan dia. Itu musyabbah, yang diserupakan. Tapi dia kata serupa dengan permata pada wajah syabah ni, tasbih ni. Ini kalau kita kira makna. Kalau dia dah nama, tak ada lah tasbih. Nama dia dah, betul tak? Lakin hadza takrir.
Takrir mana? Isti'arah, asyabbaha al-alfah jalla al-masail binabi'in nabasa wasta'ara jauhatan al-musyabbah. Al-musyabbah itu bagi takrir. Lakin haza takrir biqat'in nazar, dengan kita putus tilik anil alamiyah, daripada keadaan dia sebagai nama. Dia itu sebagai nama. Ni kalau jaharah tu dah sebagai nama kita tak perlu duk kata ditasbih buat jaharah tu makna permata. Kalau kita bila kita bahas dia ni seperti permata, maknanya di situ berlaku isti'arah. Tapi kalau kita jaharah tu bukan kita tengok di mana permata, nama dia. Macam seorang tu nama Hasan, maknanya baik, walaupun dia jahat tak sedap peduli lah, sebab namanya Hasan. Tak boleh kita lupa, kenapa kamu ni nama Hasan kamu jahat? Lagu mana kamu boleh jahat sedangkan kamu nama Hasan? Fikirlah. Hak ni pun kenapa kita kamu nama permata, nampak? Tapi kalau jaharah ni nama dia, kenapa kamu anggap kita kamu ni permata? Sebab aku berharga bernilai. Itu kalau kita pandang di sudut makna. Tapi kalau dah jaharah nama dia, tak perlu pergi hurai lah, nama permata. Kalau sedap tak sedap pun nama dia permata, nak macam mana? Kalau macam jahat, baik ke tak baik kan nama dah, aku bagi nama Hasan, tapi kan dia biar aku lah. Dia nak baik jahat lah, nama dia Hasan. Begitu, macam ni lah. Dia panggil lakin haza biqat'in nazari, dengan putus pandang anil alamiyah, keadaan dia menjadi nama. Dia menjadi nama. Kita tak tengok di situ. Wa illa, dan kalau tidak. Wa illa ni dan kalau tidak ni, bi an nanzura ilal alamiyah, dengan bahawa kita tengok kepada dia sebagai nama. Kalau itu pal jauharatu al-an, sekarang ini sebenarnya alamun, nama, ala hazihil muqaddimah, atas ini muqaddimah, hakikatan, pada hakikatnya. Hakikatan ay fil itlaq, pada memanggil. Secara itlaqnya disebut kita jaharah. Jangan kata jaharah permata, tahu mana tu permata apa tu, jangan bertanya. Nama dia jaharah sudah. Macam tuhfah, nama kita tuhfah. Tuhfah ni boh. Kita tuhfah apa? Rian kan panggil. Bertanya gitu pula. Dah nama dia dah. Dia panggil tasmiyah. Wa tahqiqu. Ni ilmu wadah. Ilmu wadah. Tadi ilmu syair. Arud dan qawafi. Wa tahqiqu, dan pendapat yang tahqiq, yakni wal qaulu al muhaqqaq, perkataan yang tahqiq, yang mantap, yang kemas, yang kejam. Anna asma al kutubi, nama-nama kitab ini, min qabili, qabil makna nau', min qabili min nau'i, daripada kategori, daripada bagai alam syakhsi, alam syakhsi. Okey, kalau jaharah tu nama kitab, bahas pula. Dia bahas pula. Okey, jaharah nama kitab. Nama kitab ni pada kategori apa? Alam syakhsi. Alam syakhsi kita sebut lah itu, tapi biar kita sebut lah. Dia panggil alam syakhsi. Alam syakhsi ni apa? Alam syakhsi ni ma yadullu ala syai'in muayyan. Ma yadullu ala syai'in muayyan, suatu yang menunjuk di atas suatu yang tertentu. Wala yatanawalu ghairah, dia tidak mencapai akan yang lain. Jadi matan jaharah ni nama kitab tu tertentu dengan kitab tu. Itu dia panggil alam syakhsi. Nama kitab dia dalam kategori alam syakhsi. Li'annal mawdu'ala, makna yang diwadakkan baginya, domain lahu boleh berada dalam. Kerana mawdu'ula, makna yang diwadakkan, yang disimpan, yang diletakkan untuknya, untuk nama kitab ni,
ialah al-alfazu al-musyakhsah, lafaz yang khusus. Mana kalau kitab tu nama dia Jawharut Tauhid, ilmu tauhid lah. Lafaz yang tentu, walaupun yang duduk dalam hati tu masih belum jelas. Itu dia kata wa in kana, dan sekalipun adalah ia asmaul kutub, nama-nama kitab ni fi zihnil musannif, pada zihin musannif, wa fi zihni Zaidin wa Amrin wa hakadha. Walaupun nama Tuhfatul Murid ni, Jawharut Tauhid, walaupun duduk di hati kita ramai-ramai, tapi semuanya menjurus tertumpu kepada satu maksud. Dia panggil al-alfaz al-muayyan al-musyakhsah, yang mana al-muayyanah. Fa inna ta'addud asy-syai', berbilang-bilang suatu, bi ta'addudil mahalli, dengan berbilang-bilang tempat, itu tadkikun falasafiyun la taqtabiru arbabul arabiyah. Itu dipanggil kerumitan atau tarkik ni halus tak apa, tapi nak terima elok macam mana. Jadi itu penghalusan daripada pok falsafah, perbahasan yang halus daripada pok falsafah, yang la taqtabiru, yang tidak ambil iktibar akan tadkik ini oleh arbabul arabiyah, oleh ulama-ulama bahasa Arab. Pok falsafah dia kita guni ta'addudu syai' bi ta'addudil mahal. Hati kita ni mahal, zihin bakal, zihin karim ni mahal. Bila nama, maknanya bila banyak di mahal, banyaklah nama ni. Jadi dia tak boleh panggil, dia tidak boleh panggil alam syakhsi. Jadi nak bahas nama kita ni adakah alam syakhsi atau tidak. Kalau tidak, Jawharut Tauhid itu mungkin nama kitab-kitab yang lain juga, ataupun dia menuju kepada banyak. Dia tidak fokus kepada Jawharut Tauhid yang kita nak belajar. Itu ikut falsafah ta'addudu syai' bi ta'addudil mahal, berbilang-bilang sesuatu dengan sebab berbilang-bilang tempat. Kalau mana soalannya, kalau ada di sini kita Jawharut Tauhid, itu Jawharut lain. Di sini Jawharut lain. Di situ di Karim Jawharut lain. Di Mahmud Jawharut lain. Tapi tidak, itu dia panggil tadkik, rumit. Hak yang perkara yang falsafah rumitkan. Dia panggil buat tadkik ni. Dia terlalu detail, halus sangat buat tu. Tak sedut pedulilah hak yang falsafah. Falsafah dia memang macam tu, falsafah. Kalau dari ilmu tauhid, ta'addudil ilmi bi ta'addudil maklum. Allah ni banyak ilmu. Kalau Tuhan, soalan kita buat, Tuhan tahu putih. Putih tu maklum, dan ilmu tentang ilmu putih. Ilmu tu ilmu lain. Tuhan tahu ni hitam, itu ilmu lain. Tuhan tahu ni tinggi, ilmu lain. Ta'addudil ilmi bi ta'addudil maklum. Itu falsafah punya. Kita dah. Kita ni satu je ilmu, tapi maklumat banyak. Tuhan tahu dengan satu ilmu, dengan sifat pengetahuan, Tuhan tahu segala maklumat. Tapi pok ni dah. Ta'addudul ilmi bi ta'addudil maklum. Macam ni. Ta'addudul syai' bi ta'addudil mahal. Dia bahas itu. Kalau begitu tak boleh nama alam syakhsi. Kalau kita ikut pok falsafah. Tapi dah, apapun, walaupun duduk di zihin setiap seseorang yang lain yang berbeza-beza, tapi semua maksud dia satu. Itu. Dia malam ni memang payah sikit lah, macam mana. Dia tak main kat sifat, dia main sifat tak apa. Tapi kurang kita dengar. Benda ni sekurang kali kita tak faham, kita dengar, dan kita tahu betapa dalam yang ulama dulu bahas. Wa kazalika, dan seperti demikian, ini asmaul kutub, asmaul ulum, nama ilmu-ilmu. Itu asmaul tarajim. Asmaul tarajim, asmaul ulum, asmaul kutub. Ulama bahas dalam ilmu wad'i, ilmu wada'. Ilmu wada', ilmu lain pula. Tapi nanti saya nak bawa, kebetulan tu saya bawa Mak Mawi, dia ada cetak ilmu wada' tu, dia suruh jual. Saya pun tak jual sebab pasal aku nak beli ilmu wada' ni, dia kena mengaji.
Tapi kitab tu tak main pun, dari RM5 yang boleh beli notis saya bawa. Simpan kat rumah, tak apa dah ambil ilmu wadah. Tapi dalam kita mengaji bahasa Arab, dia boleh baca sini, boleh. Tak ada masalah. Kalau kita dah boleh bahasa Arab, dan kalau kita faham, mengaji belajar betul-betul, boleh faham. Saya tak boleh baca sini kalau baca ilmu wadah tu sakit. Memang tak ada orang. Kalau saya baca wadah, saya mengaji, saya belajar kitab tu habis. Dah pernah baca di pondok habis. Tapi kalau baca di sini, sakit lah. Sampai semua lena. Saya duduk semua bukan lena. Apa dia sebut? Ilmu dulu, dia panggil ilmu wada'i. Dia ada ilmu istiqaq. Ilmu istiqaq ni membahas kata dasar kalimat. Dia panggil ilmu saraf. Dia panggil parti saraf. Wada' ni parti ilmu nahwu. Istiqaq tu gagah boleh mengaji. Saraf mengaji istiqaq. Wada' memang sakit. Dia panggil wada'. Itu. Li'anna wa kadzalika asmaul ulum. Fahiya asmaul ulum min qabili alam syakhsi juga. Nama-nama ilmu tu, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu bayan tu alam syakhsi juga. Ini ala makhtarahu ba'dul muhaqqiqin, atas apa yang telah memilih akannya oleh sebahagian ulama muhaqqiqin. Dia muhaqqiqin pada tahqiq. Tahqiq ni isbatu syai' bidalilin, mengisbatkan sesuatu dengan dalil, atau isbatul hukmi bidalil, mengisbatkan sesuatu hukum dengan dalil. Dia satu namanya tarkik. Tarkik ni isbatul dalil bidalilin akhar. Dia mengisbatkan hukum dengan dalil, kemudian dengan dalil yang lain pula. Itu namanya tarkik. Dia ni al-mudakkikin. Muhaqqiqin ni pun dah tak ada dah sekarang. Mudakkikin lagi tak ada. Dia panggil al-muhaqqiqin. Dan orang gelar lah, Syekh Ibrahim Al-Bajuri ni, dia digelar dengan Khatimatul Muhaqqiqin. Syekh Ibrahim Bajuri. Bajuri ni kita baca. Tuan kita baca syarah, dia panggil Khatimatul Muhaqqiqin. Tu Syekh Azhar dulu. Tapi dia bukan lama sangat lah. Dia panggil Khatimatul Muhaqqiqin. Tutup. Dia apa dia nak? Orang yang tahqiq betul-betul ilmu dia, penutupnya Ibrahim Al-Bajuri. Sebelum tu Asy-Syaghawi, Zakaria Ansari. Azhar ni hebat, rumah Azhar dulu. Jadi ulama muhaqqiqin mengatakan dia masuk dalam kategori alam syakhsi. Wa in kana al-masyhur, sekalipun yang popularnya khilafahu. Ini khabar kana. Wa in kana al-masyhur khilafahu, walaupun yang popularnya menyalahi ma ikhtaru ba'd muhaqqiqin. Dia dua ya. Kalau tak alam syakhsi, dia panggil alam ghalabah atau alam jinsi. Alam jinsi. Jinsi ni dia umum. Alam jinsi dia umum. Dia umum. Kalau alam syakhsi dia khusus. Alam ghalabah ni dia asal makna umum. Tapi oleh kerana guna pakai, tapi bila kita sebut dia, kenapa ada satu ya? Contoh kita Madinah. Kalau sebut Madinah makna bandar. Bandar tu Madinah, tapi sebut pergi mana? Pergi Madinah. Kita faham dulu, oh, pergi umrah. Kita faham lah. Padahal pergi Madinah ni, Madinah apa? Madinah ni kota. Madinah mana? Kuala Lumpur. Tak, kita pun pergi mana? Madinah. Aku pergi Aqabah. Aqabah. Kita faham, dia sebut Aqabah pada Mekah tu lah. Pergi Aqabah. Tapi Aqabah ni asalnya rintangan. Gitu. Itu dia panggil itu alam al-ghalabah. Dia panggil al-a'lam al-ghalabiyah. Itu dalam ilmu nahwu dah sebut, tapi dia ilmu mafhum dalam ilmu wada' dia bahas. Dia alam al-a'lam asy-syakhsiyah, al-a'lam al-ghalabiyah, al-a'lam al-jinsiyah. Jadi dia a'lam ni nama. Jadi bila kata nama kita, nama ilmu, dia masuk dalam kategori apa? Jadi ulama muhaqqiqin bahas ni. Kita yang tak faham kita dengar je. Dia pun bahas pula dia dalam kategori a'lam jinsiyah kau. Kalau jinsi dia umum, nama jenis. Kalau kita kata bawai. Kita kata bilis. Bilis ni dia ada temenung. Temenung kan tak?
Kan bilik macam-macam jenis bilik. Temenung dia ada temenung borek, temenung lemak, mentua temenung, menantu temenung, sepupu temenung. Macam kita kata ikan jerung kan. Jerung rimau, jerung. Itu dia panggil alam jinsi. Nama kita ni dia alam jinsi ke alam syakhsi ke alam mughalab? Alam mughalab dia. Di sini. Lepas tu bila mereka keluarkan ilmu, jadi kita berat sikit lah. Kita jadi tak berapa nak faham lah bila dia sebut tu. Tapi ulama yang macam dia akan tanya, bila kata ini nama ni dia ada 3. Nama jenis ataupun nama syakhsi atau nama aghlabiyah. Gitu. Jadi dia keluar di sini, jadi kita masalah je lah. Tapi tak apa, seorang kita pernah dengar sudah. Tapi insyaAllah faham kan. Jangan rendah sangat. Kita punya ni kemah lebih tinggi. Jauh no. Nanti saya dia nak buat siap dalam ringgit. Simpan boleh baca. Tak tu memang tak ada cetak. Kalau di Patani tu saya seorang yang baca, bawa mak murid. Dia hanya dia seorang. Kalau di Patani tu kalau ada siapa baca, atau di Malaysia kalau ada guru yang baca, mesti mengaji kat dia. Dia tak boleh pilih, dia seorang hanya yang membaca kitab tu. Ilmu istiqah, ilmu wadha. Kalau di Malaysia pun ada tok guru baca kitab tu, mesti mengaji kat dia. Kalau di Patani pun kalau tok guru tu orang mana, mesti mengaji kat dia. Dia yang membawa ilmu ni. Asalnya daripada dia mengaji di Mekah. Tapi dia yang pakar semua. Dia ada buat taklikat. Taklik komentar dengan dalam bahasa Arab. Dia cetak, disuruh saya bagi jual lah. Ambil modal balik, nak jual kat mana, ponok lain pun kata ilmu apa ni, ponok lain pun kata ilmu apa, tapi tak faham. Tapi bila simpan kitab tu tak ada cetak, dia baru cetak nanti saya bawa main. Sambil tolong bantu ponok dia. Tu. Tapi bagi saya boleh baca kan, yang dah memang biasa bahasa Arab ni boleh faham. Tak faham semua pun boleh tahu lah, ini ilmu ni masuk dalam kategori mana, kita boleh tahu. Dia sekarang itu Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang yang mengarang kitab tu, dia hanya buat komentar yang orang kitab Syekh Yasin Padang, ilmu wadha. Syekh Yasin Padang alim subuh. Istiqaq pun Syekh Yasin Padang juga. Tapi orang nak baca tak boleh. Itu Syekh Yasin Padang bin Alamuddin, bendera agama. Dia ni bukan kata, dia bukan hanya setakat dia panggil musnid. Dia bukan hanya mengumpul sanad, dia memang alim semua. Kita ni kadang kumpul sanad ilmu tak tahu mana. Dia ni memang Allah, ilmu dia memang hebat. Syekh. Karangan dia ni macam Arab Sweden lah. Macam orang Arab. Baik. Wa kadzalika asmaul bait wa in kana masyghilahu li annal mawdu'ala, kerana makna yang diwadakkan baginya ialah al-qawaid al-muayyanah zinan. Nama ulum ni pun dia masuk dalam kategori alam syakhsi. Li'anna ni elat bagi kaunu asma'ul ulum min qabili alam syakhsi. Kenapa? Karena nama ilmu tu, kalau kita kata ilmu saraf, kaedah saraf dalam tu dipanggil li'anna al-mawdu'ala al-qawaid al-muayyanah zihnan, kaedah yang tertentu, yang khusus untuk dia. Kalau kaedah saraf, kaedah saraf. Kalau nahu, kaedah nahu. Jadi kalau kita kata wal farqu, membezakan baina asma'il kutub wa asma'il ulum, ini tahakkum. Kalau nama kita, nama ilmu sama Kalau nama kita alam syakhsi, nama ilmu alam syakhsi. Kalau kita duk pergi beza tu, dia panggil tahakkum. Tahakkum ni bertindak sewenang-wenang, bertindak sesuka hati. Kalau tu dia terjemah apa tu? Jelas. Sembrono itu. Ada yang terjemah tu. Jelas. Bukan jelas. Muhakkam dia lain, tahakkum lain istilah dia. Sembrono lah, bertindak sewenang-wenang, sembrono, ataupun hukum sesuka hati, ataupun memutuskan hukum menurut pendapat sendiri. Jadi sembrono, ataupun hukum dengan sewenang-wenang, bertindak dengan sewenang-wenang, ataupun sesuka hati.
ataupun bertindak dengan pendapat sendiri. Itu bagi tahakkum, bukan daripada kaedah ulama. Dia ada istilah-istilah dia. Tahakkum ni istilah munazarah, istilah ilmu jalan. Tak ada maksudnya apa? Tak ada beza di antara asma'il kutub dan asma'il ulum. Ada. Dia alam syakhsi ni dia ada dua. Satu, ma yadulu ala muta'ayyan fil kharij wa zihin ma'an. Dia menunjuk di atas sesuatu yang tertentu pada kharij, realiti dan zihin. Itu yang paling banyak. Seperti kita kata Khalid. Dia sebut Khalid ni kena kepada Khalid yang di depan kita, dan realitinya memang Khalid, dan zihin kita pun memang Khalid. Itu dia panggil ma yadulu ala muta'ayyan fil kharij wa zihni ma'an. Seperti Makkah. Gitu. Dia tak kena kat lain. Yang kedua, ma yadulu ala muta'ayyan tapi fi zihni faqat. Dia menunjuk dari sesuatu yang tertentu tapi pada zihin saja. Pada luar tak boleh nak bukti. Contohnya mana? Seorang yang sedang memberi nama kepada anaknya yang belum dilahirkan, yang belum dilahirkan lagi. Dia telah beri nama dah siap-siap. Itu dia bagi tertentu pada zin, tidak pada kharij. Pada bukan dia apa? Anakku ni tapi bukan hak mengandung lah. Dia kata 2 tahun lagi no. Yang 2 tahun lagi itu baru kahwin lah. Yang nanti anak kita beri nama Karim tu. Ya, boleh. Kita beri nama Karim. Karim tu hanya maujud. Kita dah tentu dah nama Karim anak kita. Tapi hanya pada zin, pada realiti belum ada. Itu maknanya ma yadulu ala muta'ayyan fi zihni faqat. Kalau ma yadulu ala muta'ayyan fil kharij wa zihni ma'an, anak kita yang bernama Karim tu yang dah lahir, itu dia panggil yang tertentu pada realiti dan zihin. Kalau kita beri nama yang masa tu tunang baru tunang atau baru kahwinnya, siap dah anak kita nak beri nama apa? Abang nama ambil kepala, ambil ujung. Orang tadi kan. Suami ambil nama suami sikit, nama isteri sikit. Tapi tak beranak lagi pun. Mengandung pun lagi. Itu dia panggil, memang kalau beranak kita bagi nama ni. Itu dia panggil muta'ayyan fi zihn la fi kharij. Itu dia panggil alam syakhsi. Syakhsi juga dah tentu siap bagi nama. Ni perbahasan ilmu wada'i. Ilmu wada'i. Baik. Itu alam ghalabah. Jadi gitu. Maka lahu umum. Tapi biasa biwad'i. Dia tu umum berdasarkan hantarannya. Kalau kita letak di asal makna, makna lapas ni diwadah untuk umum. Contohnya Madinah, kota. Madinah tu Kuala Lumpur, Madinah tu Indonesia. Tapi sekarang bila sebut Madinah, ghalabah apa dia? Madinah sana, Madinah Rasul. Jadi dia punya alam menang lapas Madinah tu kepada Madinah Rasul, ke atas Madinah yang lain. Nanti dia punya alam al-a'lam al-ghalabiyah, alam bil ghalabah dia panggil. Al-ilmu bil ghalabah. Itu tahakkum. Faidatun. Syok juga ni. Ini satu faedah. Yang bagi ijtinabu tasmiyatil kutubi al-musannafati bima yudahi al-Qur'ana wal wahya. Sayogianya, faham? Sayogia. Sayogia. Jadi macam kita dulu sono. Yang bagi sayogianya, siapa Indonesia ke bangsanya? Sayogianya, sepatutnya dia yang bagi ni dia bukan yajibu, tapi dia nak kata dia wajib, dia bukan jenis hukum syarak. Dia tak pakai dengan hukum, jadi sebut yang bagi. Yang bagi sepatutnya ijtinabu tasmiyatil kutubil musannafati bima yudahi al-Qur'ana wal wahya. Kita nak beri nama kitab ni sepatutnya kena jauhkan memberi nama kitab-kitab yang dikarang dengan suatu yudahi. Yudahi mana? Yusyabih, yang menyerupai Al-Quran, akan Quran wal wahya, dan wahyu. Kita nak beri nama kitab ni, jangan beri nama kitab apa? Kitabu Al-Baqarah,
Kitabu Ra'di, surah Ra'd. Jangan beri nama yang ada kesamaran dengan Quran atau wahyu. Mana? Kaqauli ba'dihim, seperti kata mereka, Kitabu al-Isra'at wal Ma'arij, kitab Isra'at, Ma'arij itu Mi'raj. Au mafatihul ghaib. Ni poli syekh ni Fakhruddin Ar-Razi. Awil ayatu bayyinat. Tapi banyak banyak memang tu ada hujjatul balighah. Tak mana sangat hujjatullahul balighah. Tapi nanti dia kata yang bari, dia pun tak kata yajibu. Dia tak tahu wayah rumu. Sepatut. Mafatihul ghaib, kunci ghaib. Maknanya kalau kata kunci ghaib, mana dia tahulah ghaib tu. Sama tak hari Tuhan lah, betul? Yang tahu ghaib Allah, alimul ghaib wa syahadah. Dia tiba kitab ni kunci ghaib. Siapa baca kitab ni, terbukalah segala yang ghaib. Tuan dia tak ada, tak apalah. Awil ayatu al-bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Kenapa? Kemana sepatutnya kena jauh? Li'anna tilkal asma, nama-nama itu muzahimatun. Muzahimah ni asalnya sesak. Memberi persaingan. Dia bersaing, seolahnya memberi persaingan lin Nabi SAW fil Isra' wal Mi'raj. Seolah nama tu bersaing dengan Nabi fil Isra' wal Mi'raj. Itu di mana? Bersaing ya. Li'annaha muzahama. Dia seolahnya memberi saingan lin Nabi, bagi Nabi SAW fil Isra' wal Mi'raj, pada Isra' dan Mi'raj. Seolahnya menandingi kitab tu dengan Isra' dan Mi'raj. Dan itu yang pertama. Kalau kita beri nama dengan kitab Al-Isra'at wal Ma'arij. Wa musyarikatun, dan bersekutu al-haqqi subhanahu wa ta'ala, wa musyarakatul haqq subhanahu wa ta'ala fi ilmil ghaib. Mana apa? Berkongsi dengan Tuhan yang sebenar pada ilmu ghaib. Itu yang kedua, mafatihul ghaib kan. Kita baca musyarikatun sebab dia atas kepada muzahimatun, di annaha muzahimatun lin nabi wa musyarikatun al-haqqa. Kita baca al-haqqa jadi maf'ul, dan berkongsi akan Tuhan yang hak. Dia beramal sifat amal fa'il. Wa musyarikatun al-haqqa, berkongsi akan Tuhan yang hak subhanahu wa ta'ala fi ilmil ghaib, pada ilmu yang ghaib. Okey. Naqalahu, soalannya bila kitab dia nama kunci ghaib, soalannya apa? Dia ni orang yang tahu benda yang ghaib. Itu tak elok. Naqalahu, dia pun tak berani kata. Dia pun tak berani yang kata kat aku. Naqalahu, menukil akan hadzal kalam ba'duhum. Sebagaimana mereka siapa? Mereka apa aku tak tahu lah. Tak boleh, tak boleh abang nama dia pun. Siapa dia? Nak menyerang ni. Siapa yang sebut? Tak, ba'duhum. Ba'duhum daripada siapa? Jauh pula dah. Anil minan, daripada kitab Lataifil Minan. Ini di Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Abdul Wahab Asy-Sya'rani tak ada macam mana? Anil minan. Minan ni Lataiful Minan. Kitab ni bagus kalau ada. Lataifil Minan. Ini li Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Sya'rani kata begitu. Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Lakinir rajihu, tetapi pendapat yang kuat al-jawazu boleh. Boleh, tak nak apa-apa. Boleh, cuma dia nak beritahu kata ada juga ulama belakang. Qauluhu qad hazabtuha, aku bersihkan, aku kelaskan. Ai saffaituha, aku murnikan, aku bersihkan akan urjuzah ini, syair bait aku ni. Wa naqqah tuha,
dan aku baiki akan ujuzah ini. Makna tangkih sama ya dengan tasbih. Tasbihatul qulub, tangkihatul qulub, mana sama ya. Tapi kita nak terjemah lain-lain kot biarlah. Membersih, memurni kot. Minasyubah, daripada kekeliruan. Minasyubah, baca dulu. Minasyubah ay min kadaratiha, daripada karat-karat kekeliruan. Kalau ada kekeliruan dalam wujudnya ni, aku tangkih, aku bersihkan, aku murnikan. Wal aqaid al fasidah, dan daripada aqid yang fasid. Jadi matan ni kalau kita belajar, dia terselamat daripada akidah yang fasidah. Wal hashwi wat tatwil. Hashwi ni maknanya penambahan yang tidak ada faedah. Itu hashwi. Penambahan yang tak tambah pun tak apa, tapi ditambah juga. Wat tatwil, dan memanjangkan kalam. Tatwil kalam, memanjang kalam. Sebab dia luput balau. Balau ni dia cakap pendek tapi padat, ringkas dan padat. Jadi seolah-olahnya wahazihil jumlatu, ini jumlah mana? Laqabtuha, qad hazabtuha ni. Jumlah ni kat ta'lim, seolah-olahnya elah ditasmiyatiha, memberi namanya urjuzah ini jauharatan, sebagai jauharah, permata. Sebab apa aku nama dia sebagai permata? Sebab dia cukup murni. Akidahnya akidah yang murni, yang suci, yang bersih daripada karat-karat, dan daripada akidah yang rosak. Li'annahu li'anna al-hala wa sya'na la yabqa, tidak tinggal, tidak berbaki lagi, ba'da tahzib, selepas daripada menyuci. Tahzib mana? Tasbiyah wa tangkih. Selepas daripada suci, illa al-jauharu al-khalis, melainkan permata yang suci, yang murni. Melainkan permata yang murni. Dia suatu ni, bila kita suci, jadi murni lah. Yang ada lepas kita cuci tu, yang berbaki tu, itu mesti bersih dan murni. Macam kita ayat tepung, kita ayat berah, ugang, kerang, keluar tu semua tak terpakai. Apa dia ringan, urang, tinggal berbaki tu, tu elok. Kita tak boleh, kita berah habis, keluar habis semua. Ni orang dulu dia buat pandai. Dia keluar hasil, dia tak perlu nak kena buang. Wa madhul insan. Tok Syekh ni perasan ni. Tok Syekh ni perasan. Dia kata kita ada permata lah, apa aku bersih daripada akidah yang rosak. Tok Syekh ni ego dah, takabur Tok Syekh. Nanti dulu. Wa madhul insan, memujinya manusia, kitabahu, akan kitabnya. Wa madhu tu mubtada, mukharrajun jadi khabar. Madhu insan, idafah masdar ke depan, kitabu jadi maf'ul. Memuji oleh manusia akan kitabnya. Baca begitu, idafah masdar kepada fa'il, kitabahu jadi maf'ul. Wa madhul insan, memuji manusia, kitabahu, akan kitabnya, itu mukharrajun, dikeluarkan makhrajat tahaddus bin nikmah. Mukharraj ni diumpamakan. Dia ni maknanya dikategorikan. Mukharraj dikategorikan makhrajat tahaddusi bin nikmah, daripada kategori menyebut, mencerita dengan nikmat yang Tuhan bagi. Wan nushi, dan menasihat, liman yata'atahu, bagi mereka yang nak membelajar ataupun nak mendalami akan kitab dia tadi. Ni, saat ni orang kata Tok Syekh memuji kitab dia. Tak, tu dia panggil at-tahaddus bin nikmah. Bukan tu min babir riya wa takabbur. Min babi at-tahaddus bin nikmah. Kita kena pandai. Tapi pandai tu kena ikhlas.
Tidak. Dia memang riak pun orang tanya, dah minta hadis bin nikmah. Padahal dia memang riak. Tapi kita ni kalau kita, aku nak cerita ke tak cerita ni? Kalau cerita perasan tak. Tapi kalau tak cerita, orang tak tahu. Kita masuk dalam hadis bin nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ada nikmat Tuhan kau, ceritakanlah. Ceritakanlah. Hadis bin nikmah. Lepas tu kita kena sangka baik. Lepas tu kalau kita nak sangka buruk, semua ulama tu nama kita dah Tuhfatul Muhtaj, buah yang dihajati. Apa lagi? Baquratul Amani. Semua. Pari tu parik lagi dahsyat. Yang tunggal daripada nombor 1 daripada nombor 1. Itu pari tu parik. Tengok dalam kitab dia kata, macam-macam dia punya mukadimah, tapi kita tak faham. Aku ambil daripada kebunnya. Itu pari tu parik. Tapi Syekh bukan pasal. Pertama, at-tahadduts bin nikmah, nikmat Ibrahim. Yang kedua, dia nak menggemarkan orang mengaji kitab dia. Kempen orang belajar kitab dia. Itu dia kata mukharraj dikategorikan makhraj at-tahadduts, kategori mencerita bin nikmah wal nusi, dan menasihat, mengajak, mendorong liman yata'atahu, kepada orang yang belajar kepadanya. Tak tadi kita tahu. Ma'a anna madahal insan, beserta sesungguhnya memuji manusia nafsahu, akan dirinya, jaizan, boleh, harus, bi'iddati mawadhi'ah, pada beberapa tempat. Dia ada tempat-tempat yang boleh kita puji diri kita. Bukan tahadduts bin nikmah saja. Ada dengan sebab lain yang lain kita boleh puji diri kita. Dengan sebab terpaksa ataupun dengan sebab kita nak ajak dia. Dengan sebab kita ni nak menyampaikan ilmu kita kena beritahulah. Setakat ni alhamdulillah saya mengaji ilmu di sini, biar nak beri orang percaya untuk kita mengajar dia. Boleh. Bukan semua tempat tak boleh. Ada tempatnya boleh. Wallaha arju fil qabuli nafi'an, biha muridan fis sawabi tami'an. Dan kepada Allah aku harap pada menerima, dalam keadaan memberi manfaat dengannya dengan urjuzah, hal keadaan menghendaki pisawab, pahala tami'an, aku harapkan. Kita baca itu nanti dia akan erok dalam tu. Qauluhu wallaha arju, kalau kita terima, akan Allah aku harap. La arju illallah, aku tak mengharap malaikat Allah. Kenapa dia kata la arju illallah? Dia tafsir ni, dia bukan boleh tafsir aku suka. Dia ada sebab. Kerana begini, li'anna takdimal ma'mul yufidul hasra, mendahulukan ma'mul alal amil, ke atas amil, yufidul hasr, memberi faedah simpan dan terbatas. Asalnya apa? Asalnya wa arjullaha, aku harap akan Allah. Arju dalam arju tu dalam arju ada ana, Allah tu maf'ul, betul? Wa arjullaha, tapi tiba-tiba amil duduk di belakang, makmur di depan. Mana? Wallaha arju. Dia dalam kaedah takdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasar, ataupun takdimul ma'mul 'alal 'amil yufidul hasar, memberi pada simpan. Apa simpan? Tidak yang lain. Macam mana iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Asalnya apa? Na'budu iyyaka, kami sembah kau, tapi kau kami sembah. Itu memberi pada simpan. Apa mana? Engkau saja yang kami sembah, tidak yang lain. Bagi kita dekat dalam bahasa Melayu, bila kita takdim makmur di depan, kita akan numbuh sahaja. Mana? Aku cinta kau, engkau saja yang ku cinta. Kita akan numbuh sahaja. Itu cara nak bercinta. Kalau kita nampak dekat perempuan, aku cinta kau, tak bohong. Kalau kita cinta orang lain, senyap-senyap, dia orang perempuan ada macam saya cinta kau, tak bohong kalau cinta orang lain. Tapi engkau saja yang abang cinta. Kalau dia cinta orang lain, dia bohong, dia berdosa. Tapi abang cinta, tak ada bohong. Dia tak bohong, sebab dia tak beri faedah simpan.
aku sayang kamu, dia boleh sayang orang lain, tapi engkau saja yang ku sayang. Kalau dia sayang orang lain, dia mau, dia cakap mau. Tu kena tahu cara. Dikawin belakang lah. Walafzul jalalah, walafzul jalalah, dan lapas jalalah. Lapas jalalah apa? Allah je lah. Dia tak mau kata Allah tu maf'ul. Kan? Wallah maf'ul. Allah tu dibuat. Siap. Kan? Lepas tu kita lapas jalalah. Dan dia pun tak kata maf'ul. Dia kata apa? Mansubun ala ta'zim. Cara tak beradab i'rab. Walafzul jalalah mana? Lapas Allah tu lah. Mansub ala ta'zim, bukan mansub li ajli maf'ul. Sebab apa? Tuhan dia pakai, dia bukan maf'ul. Tuhan pakai bukan maf'ul. Dia pakai yang buat, tapi kan dalam i'rab dia jadi maf'ul boleh. Maf'ul ni di sudut i'rab, posisi i'rab, bukan di sudut tu. Tidak kafir. Allah maf'ul, kafir tu. Kalau kita Allah dibuat, kafir tak selesai. Lepas tu kena tengok, kalau orang kata Allah maf'ul, kita je, hoi, kafir ni. Nanti dulu aku cakap namu. Lalu cakap tahik apa? Kita jangan kalut. Ulama cakap kita sibuk. Ulama cakap bidang lain, kita ngaji bidang lain sibuk. Allah maf'ul. Dia apa ni Allah maf'ul? Lah. Arjullah, Allah apa? Allah tu maf'ul i'rab dia. Duk kata lapas dia tu nak beradab je. Nak beradab kita nak kata Allah maf'ul tak apa-apa. Tapi kita kena faham dari sudut i'rab. Warraja, raja yang dipahami pada arju tu. Raja tu apa dia? Warraja'u bil mad. Raja dia macam raja. Raja bil mad. Lughatan pada lughah al-amal, cita-cita, harapan. Wa amma bil qasri, ada membaca dengan pendek mana? Raja. Itulah. Bukan ada mad, tidak ada hamzah. Raja begitu je. Wa amma bil qasri, bahawa an-nahyah maknanya nahyah, sudut. Kalau raja itu baru harapan, amal, cita-cita dan harapan. Wa minhu, wa minar raja bermakna an-nahyah. Tulis tu, wa minhu wa minar raja bermakna an-nahyah. Setengah daripada raja dengan makna nahyah, sudut. Qauluhu ta'ala, wal malaku ala arja'iha, dan malaikat-malaikat di atas penjuru-penjurunya, penjuru-penjuru aras. Arja'iyah mana apa? Arja' daripada raja, jam'u raja bil kasr, raja bukan raja. Kalau arja' tu jamak bil raja, makna apa? Raja di mana nahyah, kita tanya apa? Wal malaku ala arja'iyah, ay ala nawahiha. Nawahi kan? Nahyah jamak dia nawahi. Raja jamak dia arja. Jam'u raja bil qasr. Dia ayat ni, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Surah Al-Haqqah. Menanggung arasy Tuhan ni oleh 8 malaikat. Dan malaikat tu duduk di penjuru arasy. Wa urban, dan pada uruf. Uruf ni kita nak. Maksud uruf ni, kebanyakan ulama, uruf ni ay urfu ulama syar'i. Uruf ulama syarak. Ulama syarak ni sama ada ulama tasawuf, ulama fiqh, ikutlah dia panggil ulama syarak. Kata si ulama tak, ta'alluqul qalbi ini dia panggil uruf sufiyah. Tak apa. Ta'alluqul qalbi, raja ni kan khauf dan raja kan, dia mutafsir bah. Ta'alluqul qalbi, bergantung hati, bimarhubin fi, dengan sesuatu yang digemari padanya. Fihi ay fi husulihi fil mustaqbal. Fihi fi husulihi fil mustaqbal. Mengharap, bergantung dan mengharap hati pada sesuatu yang digemar untuk mendapatnya pada akan datang. Itu harap. Dia harap ni dia bercita-cita nak dapat pada akan datang. Itu harap. Tapi harap saja, duduk saja tak boleh. Ma'al akhzi, beserta mengambil. Akhzi mana asyuruk, ma'asyuruk, memulai fi asbabi, pada mencari asbab.
Pi asbabi ni pi asbabi husuli, atau pi ta'ati asbabi, pada mencari asbab-asbabnya. Ni, kalau kita gemar nak ilmu, kita gemar nak alim, itu dipanggil ta'alluqul qalbi bil marhum. Mana kita bergantung hati nak jadi alim. Tapi gemar hati nak jadi alim, ma'alimil akhzi, tak mengambil asbab, tak boleh. Mana? Tak belajar, mana boleh. Rajak ni ta'alluqul qalbi bil marhum, mengharap, bergantung hati dengan sesuatu yang kita gemar, beserta kita mengambil asbab-asbab untuk mendapatnya. Asbabi husuli. Seperti kita mengharapkan syurga. Akhzi asbab dia lah. Kita buat taat dan tinggal maksiat. Faham? Bagi Allah. Wa illa, dan kalau tidak, wa illa ni wa illam ya'khuz bi asbabihi. Kalau dia tak ambil asbab, dia harap saja sesuatu, dia mengharapkan sesuatu, dia nak syurga, dia nak alim, tapi dia tidak mengambil asbab. Pi asbabi, pi ta'ati asbabi, bahwa tam'un, itu tamak Nabi. Tamak. Aku nak syurga, tapi duduk saja. Arab panggil tamak tu. Aku nak kaya, tapi duduk saja. Tamak, dia panggil tam'un. Itu betul-betul bahasa Arab. Wallah tam'un mazmumun, dicela. Dia ta'alluqul qalbi bil marhubi mal akhzi bil asbab. Pada nak mendapat ni dia tengok. Kalau akan datang dia panggil rajak. Tapi kalau hak lepas, dia panggil taman ni, berangan. Dia panggil taman ni. Mudah-mudahan kembalilah muda kepadaku. Mudah-mudahan. Itu dia panggil taman ni. Taman ni kita gemar mengharap hati untuk mendapat sesuatu yang digemari. Kalau yang akan datang, dia panggil rajak, harap. Kalau hak yang dah lepas, dia panggil taman ni berangan. Taman ni berangan. Mana? Duk berangan jadi muda balik. Mudah-mudahan aku jadi muda balik. Itu nak patah balik belakang. Nak mengharap sesuatu yang dah lepas, dia panggil taman ni. Mengharap sesuatu yang di hadapan, dia panggil rajak. Itu dia bahasa Arab macam tu. Baik. Wa huwa mazmum. Fal awal, yang pertama mana? Karajai al jannah, seperti mengharapkan syurga, ma'atarkil ma'asi wa fi'li ta'ah. Mana? Kita mengharapkan syurga, beserta kita tinggal maksiat dan kita buat taat. Itu baru dipanggil rajak. Kalau nak masuk syurga, duk tekan-tekan kat rumah, mari yang pedak. Itu bukan dia. Itu dia panggil tamak. Harap satu yang dia tak buat. Wa qad zakara Syekhul Khatib, sungguhnya telah menyebut oleh Syekh Khatib. Khatib ni Khatib Syarbini, Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini, yang buat syarah Iqna' bit tafsiri. Tapi dia ada tafsir dia. Tafsir dia Sirajul Munir. Tafsir dia. Dia bukan hanya ada Bujarumi tu kan. Bujarumi tu. Baik. Khatib Syarbini. Baik. Fit tafsir hadisan, pada mentafsirkan hadisan kursian, hadis kursi. Hadis kursi itu berbunyi macam mana nanti? Wa huwa anna Allah, wa huwa hadis kursi itu, anna Allah Ta'ala, Allah Ta'ala qala, berfirman ia, ma aqalla hayaan, ma ni dia panggil ma nafi. Aqallu tu isim dia. Jadi ma, baca ma aqallu. Ma tu ma nafi. Boleh kita i'rab itu. Dan boleh juga kita i'rab ma tu ma ta'ajub. Kalau ma ta'ajub, amboi,
Dia panggil sirah ta'ajub, ma ta'ajub. Kita tengok amboi. Ma aqalla. Kalau kita baca ma tu ma sirah ta'ajub, aqalla. Kalau ma tu ma nafi, aqallu. Ma aqallu hayaan. Baik. Ma aqalla, alangkah sedikit hayaan. Saya lebih suka ma tu ma ta'ajub. Alangkah amboi, alangkah sikitnya hayaan nisbah malu. Mana? Min ain. Ada min an ka man yatma. Min an. Itu apa dia? Ada an tak selepas tu? Ha? Tapi macam mana saya pi tamaan tak guru tamaan. Ada siapa ada anak? Min an. Tak salah. Min ayat ma. Tidak. Salah. Tapi dalam nota kaki ada min ayat ma. Nota kaki ma nafiah. Ma nafi dah. Dia lah i'rab ma nafi. Ada i'rab ta'jub. Ma aqallu, tidaklah sedikit hayaan nisbah malu. Tu hayaan tu nasab tamyiz. Min an yatma. Tak apa gitu kalau i'rab ma nafi. Daripada bahawa ayyutma, bahawa ditamakkan, diharapkan, fi jannati, pada syurgaku, min ghairi amalin, dengan ketiadaan beramal. Min an yatma tu takluk bagi bi aqal, tidak sedikit daripada daripada bahawa diharapkan. Begitu kalau i'rab begitu. Tapi kalau min an yatma, kalau an dia takdir min zi an yatma, dia takdir zi. Situ dia ada i'rab letak begini. Tengok i'rab tu. Payah saya nak sebut. Jadi maknanya apa? Laisa aqallu hayaan, tidaklah sedikit nisbah malu, min zi, kena takdir zi, daripada yang mempunyai bau domain. Kalau pada yatma tu kembali pada zi, orang jadi ni sedikit, tidak sedikitlah malu daripada orang yang tamak pada syurga aku. Orang ni sikit malu. Malu dia tak banyak. Malu tak banyak apa mana? Memang tak malu lah. Kalau malu dia banyak tak apa. Kalau malu banyak dia memang dia pemalu. Malu dia sikit, tak malu lah. Itu maknanya ma aqallu, sedikit, tidak sedikit nisbah malu. Mana apa? Tak malu tu banyak. Mana? Min zi, orang yang an yatma, dia mengharapkan fi jannati, pada mendapatkan syurgaku, min ghairi amal, tanpa dia beramal. I'rab boleh tengoklah dalam nota kaki. Saya tak mahu baca banyak. Kaifa ajudu bi rahmati, lagu mana aku nak beri, aku nak sebenarkan, aku nak beri bi rahmati, dengan rahmatku. Ala man bakhila bi ta'ati, ke atas mereka yang bakhil dengan mentaatiku. Aju ni lagu mana aku nak memberi, nak kurnia. Asyik ni boros. Lagu mana aku nak mengkurnia, nak memberi dengan rahmatku. Ala man bakhila, atas mereka yang bakhil bi ta'ati, dengan mentaatiku. Tu ya, dia nak bahas tu je tu, nak bahas makna raja. Apa tamak, apa raja, tu ya disebut ya. Rupanya dia tak bagi kita jemu, duk bahas saja, tak baca ni. Tu ya. Kita berhentilah kat situ. Qauluhu fil qabuli nafi'an biha, muridan bis sawabi ta'mi'an. Qauluhu fil qabuli. Mudah-mudahan yang apa kita belajar bersama ini dapat bermanfaat kepada kita, dapat menambahkan kita, dapat kita beramal dan praktikkan dalam kehidupan kita, dan kita sampaikan kepada kita yang insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwab. Allahumma iftah alaina futuhal alim bi fadlika wa anshur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma ilmal khaifin wa inaqatal mukhbitin wa ikhlasul muqinin وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بوجهك الذي ما نشهد أن تغفر في قلوبنا حق محبتك كما ينبغي اللهم جمعنا هذا جمعا مرحبا تفرقنا من بعد تفرقا معصينا ولا تجعل فينا شاكيا ولا محروما ولا مطلوبا ولا مقترا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Ya, kami nak mohon kepada tuan semua, tuan-tuan dan puan untuk ambil poster kalender pengajian 2017 untuk edaran seluruh masjid ataupun surau. Terima kasih. Basah.